Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutakhabbala. Waradallahu ma'anna walidina wa masyaikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pengajian umur ammah ini menggunakan kitab Muqaddimat Ilmu Kalam. Jadi semalam alhamdulillah kita dah mengetahui secara detail istilah al-umur al-ammah, kemudian dari sudut definisi, maudhu' di dalam umur ammah, kemudian kita juga tahu tentang kepentingan dan juga kedudukan umur ammah ini, kenapa dia diperlukan di dalam pengajian ilmu kalam. Jadi insya-Allah malam ni kita akan masuk ke dalam topik perbincangan umur ammah itu satu persatu, yang mana yang kita jelaskan bahawasanya umur ammah itu terdiri daripada al-ma'lum, al-mawjud dan juga al-ma'dum yang kita akan sentuh. Yang ketiga adalah al-mahiyah, yang keempat adalah al-wujub wal imtina' wal imkan, yang kelima al-qidam wal huduth, dan yang keenam adalah illah wal ma'lul. Yang ketujuh termasuk juga di sini penulis juga menjelaskan tentang maqulatul ashar, iaitu berkenaan jauhar, araq, kam, kaif, idhafah, maqulatul aina, maqulatul mata, wada', mulk, dan juga ay yaf'al wa an yanfa'il. Okey, itu secara ringkas kita punya susun atur perbahasan kita insya-Allah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus masuk ke dalam perbincangan kita, iaitu pada surat surat apa kita ada buka surat pula. Satu, iaitu berkenaan dengan mazahib fi taqsimil al-ma'lum. Okey, sebelum kita bincang tentang al-ma'lum ini, okey, kalau siapa boleh tengok dia punya skrin tu. Okay, kenapa dibincangkan dahulu ataupun didahulukan perbincangan tentang al-ma'lum, ataupun sebahagian buku mereka tidak masukkan al-ma'lum, tetapi mereka terus masukkan perbincangan al-mawjud dan juga al-ma'dum. Di sini terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah kerana min haitsu tartib, al-ma'lum itu dia lebih a'am daripada al-mawjud dan juga al-ma'dum. Jadi yang kita dapat pastikan adalah al-ma'lum tu lebih umum daripada al-mawjud dan juga al-ma'dum. Itu al-ma'lum ni benda yang boleh kita ketahui ataupun benda yang diketahui. Okey, jadi sebab itu kalau kita tengok kenapa mutaakhirin daripada kalangan mutakalimin mereka membincangkan tentang al-ilmu, kemudian an-nazar, kemudian barulah masuk bab isbatus sani', berkaitan dengan isbat wujud Allah Subhanahu taala, kemudian sifat Allah Subhanahu taala, kemudian barulah pembincangan tersebut diteruskan dalam pembincangan bab al-lahiyat, kemudian ke nubuat sehinggalah kepada sam'iyat. Jadi tertib dia. Dan kalau kita tengok penyusunan ini dia berkaitan rapat dengan dari segi tertibut tabi'i. Maksudnya secara semula jadinya ataupun secara fitrahnya ataupun lawnya itu mestilah orang panggil apa? Law dalam pemikiran manusia ataupun bagaimana otak manusia itu berfikir, akal mereka ini, dan mereka akan menghasilkan ilmu itu berdasarkan kepada tasawuf dan juga tasdik, dan juga kita katakan di situ benda yang dibincangkan yang paling awal sekali adalah berkenaan dengan apa yang diketahui oleh manusia. Maka dibincang bab al-ilmu, dan bagaimana nak husulul ilmu. Jadi dia perlu pada muqaddimah, iaitu nazar. Maka didahulukan perbincangan nazar. Tapi dalam bab mutakali ataupun dalam kitab ilmu kalam, kita dapati perbahasan nazar itu didahulukan. Ada yang kata didahulukan perbahasan al-qasdu, iaitu berkenaan dengan niat. Kemudian al-ilmu, iaitu maratibul ilmu, daripada yakin, zon, waham, syak dan sebagainya. Itu juga dibincangkan di dalam bab al-ilmu. Jadi dalam bab ilmu ni dia lebih kepada
epistemologi dalam sesuatu bidang tersebut. Jadi dalam bab umur ammah ini didahulukan perbincangan berkenaan dengan maklum kerana dia adalah benda yang paling umum, yang mana dia merangkumi kesemua, sama ada al-mawjud ataupun al-ma'dum ataupun yang dikatakan sebagai al-hal. Jadi sebab itu bila kita ketahui peletakan mutakallimin ini di dalam kitab-kitab mereka, jadi kita secara automatik kita tahu kenapa perbahasan nazar ataupun perbahasan yang seterusnya selepas nazar itu adalah al-ilmu, itu diletakkan di hadapan perbahasan. Okey, kalau kita tengok dalam kitab fiqh kenapa, maksudnya susunan tersebut ada asbab, bukan dengan sebab secara kebetulan ataupun musadafah, tetapi ada keperluan. Macam contoh dalam bab fiqh, kenapa diletakkan taharah dalam bab taharah itu adalah di hadapan sekali, kemudian barulah masuk bab solat, ibadah, kemudian masuklah bab munakahat, kemudian masuklah bab muamalat, kemudian masuk dalam bab susunan yang seterusnya munakahat, kemudian masuklah bab yang terakhir iaitu jinayat. Jadi ulama fiqh menyusun susunan bab tersebut adalah berdasarkan kepada keterlibatan manusia ataupun mukallaf di dalam setiap ahkam. Jadi mereka melihat, maksudnya kalau nak sah ibadah kena bersih dahulu. Kemudian dari sudut keterlibatan, maksudnya hal yang berkaitan dengan taharah ini semua orang terlibat, semua mukallaf terlibat. Kemudian barulah masuk dalam bab ibadah, itu berkaitan dengan solat ataupun yang benda-benda yang fardu, seperti puasa, zakat dan sebagainya. Maksud melihat kepada kebanyakan ataupun jumlah mukallaf yang terlibat. Kemudian masuk dalam bab muamalat, dan juga muamalat juga ramai juga yang terlibat. Kalau kita kata kalau bab taharah itu mungkin 100% orang terlibat. Kalau bab ibadat itu mungkin 100% juga mukallaf terlibat. Dan ada sedikit sekiranya ada uzur dan sebagainya, maka dikecualikan daripada bab ibadah. Kemudian bab muamalat mungkin 80% daripada kalangan mukallaf itu terlibat dalam bermuamalah, iaitu melakukan proses jual beli, gadaian dan sebagainya. Kemudian dalam bab munakahat mungkin kita tengok daripada 80% itu mungkin dah tinggal 70% ataupun 60% sahaja yang terlibat dengan munakahat. Sebab kita tengok ada yang orang yang tak berkahwin daripada kalangan mukallaf, yang mana mereka tidak berkahwin. Kemudian selepas munakahat, kita masuk dalam bab jinayat. Jinayat ni hanya mungkin melibatkan 20% sahaja mukallaf yang terlibat dengan jinayat. Maksud orang yang melakukan jenayah ataupun orang yang terlibat dari segi khada' dan sebagainya, itu tidak melibatkan ramai daripada kalangan mukallaf. Jadi tertib abwab itu disusun berdasarkan kepada maslahah, melihat kepada jumlah mukallaf tersebut. Tapi dalam ilmu kalam dia berbeza sedikit. Dia melihat kepada apa aktiviti ataupun kita kata sebagai bagaimana manusia itu nak mencapai ke tahap i'tiqad. Dia nak sampai ke tahap yakin, jadi dia perlu melalui proses-proses tersebut, iaitu proses daripada al-qasdu, kemudian an-nadhru. Al-qasdu ni niat lah. Al-qasdu maksudnya antara dibincangkan, adakah awaluddin itu ma'rifatullah ataupun nazar, ataupun kita kata al-qasdu. Maka ada yang menambah mengatakan al-qasdu itu adalah muqaddimah bagi ataupun awal kewajipan kepada mukallaf. Jadi niat dulu. Sebab al-niat inama a'malu binniyat, ataupun an-niyatu tasihhu al-a'mal. Kemudian daripada niat mungkin kepada an-nazar, kemudian an-nazar maka yufidul yaqin. Jadi itu susunannya, itu tertib tabi'i. Sebab melihat kepada keperluan ataupun kepentingan tujuan ilmu tersebut. Okey. Macam ilmu akidah adalah ilmu yang untuk nak menanam isbatul aqaid berdasarkan kepada dalil yang yakini. Maka nak memperolehi yakin itu perlu kepada proses an-nazar yang didahului dengan muqaddimatain dan juga natijah. Okey, kemudian kita tengok di sini kenapa dalam umur ammah ini dijadikan perbahasan al-maklum itu di hadapan, kerana maklum ini dia adalah umum yang kita sebutkan tadi, iaitu kalau kita tahu al-maklum itu adalah perkara yang diketahui. Dia asalnya adalah membincangkan tentang al-ilmu, sebab al-ilmu ni husulu surah fi zihni, iaitu terhasilnya surah
gambaran ataupun pengetahuan di dalam akal manusia. Jadi dia terbahagi kepada tasawur dan juga tasdik. Tasawur itu bi ghairil hukmin, iaitu mengetahui sesuatu, idraku syai' bi ghairil hukmin, manakala tasdik itu idraku syai' bi hukmin. Jadi dalam ahkam tasdik dibincangkan tentang tasawur mahkum alaih yang didetailkan oleh Ar-Razi. Tasawur mahkum bihi, kemudian tasawur nisbah baina, contoh kita kata Allah wujud. Jadi kena ada mahkum bih, mahkum alaih, kemudian nisbah di antara Allah dan juga wujud. Dan juga yang mereka menambah yang kelima, iaitu al-iz'an, iaitu berkenaan dengan kita kena menerima perkara tersebut. Okey. Jadi itu berkenaan dengan al-ma'lum. Kemudian kita tengok mazhab mutakallimin di dalam al-ma'lum ini pada muka surat ni lah yang saya tunjuk kat skrin ni. Dia muka surat tak ada. Selepas mukadimah itulah. Ikhtalafat ara'uhum fi ma huwa mawjud ara'uhum fi ma huwa mawjud atau ma'dum. Jadi al-ma'lum ni, adakah dia itu adalah mawjud ataupun ma'dum, benda yang wujud ataupun benda yang tidak wujud, tidak ada, tiada. Au la mawjud, ataupun tidak wujud ataupun tidak ma'dum. Jadi kita tengok perbahasan yang detail ataupun perbahasan yang panjang tentang perbincangan ini. Wasababu ikhtilafihim hadza wa ikhtilafihim fil ma'dum. Jadi punca kepada perselisihan mereka, pertelagahan mereka tentang al-ma'lum ini, iaitu berpunca daripada perselisihan mereka tentang al-ma'dum. Jadi sebahagian mazhab ada kata adakah al-ma'dum ini syai' ataupun al-ma'dum ini laisa syai'an ataupun laisa sabitan. Okey, di sini disambungkan, adakah al-ma'dum itu huwa sabit? Dalam mawjud semua tidak ada khilaf, sebab al-mawjud sebahagian mutakallimin, kemudian fuqaha dan juga mu'tazilah mengatakan al-mawjud itu adalah sabitun, benda yang sabit, benda yang pasti wujud, pasti ada. Dan juga orang panggil apa, mutahaqqiqun, maksudnya benda yang realiti wujud. Hal huwa sabit, jadi yang khilafnya di sini adalah berkenaan dengan al-ma'dum, benda yang al-ma'dum itu. So, dia merupakan satu istilah lah yang saya takkan terjemah selepas ini. Yang kita faham bila al-ma'dum itu benda yang tiada ataupun perkara yang tiada. Hal huwa sabit, adakah dia adalah perkara yang sabit, ataupun wasyai', adakah dia adalah satu syai'. Sebab itu dalam kitab-kitab mutakallimin dibincang tentang al-asya' ataupun asy-syai'iyah. Sebab adakah boleh kita nak gelarkan kepada Allah sini sebagai syai'? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Sebab Allah juga termasuk di dalam asy-syai', sesuatu perkara. Au laisa sabitan au laisa syai'an, adakah ataupun al-ma'dum ni benda yang tidak sabit, tidak wujud, ataupun sesuatu yang walaisa syai'. Jadi ada yang mengatakan syai' itu hanya didefinisikan kepada al-mawjud, ada yang mengatakan syai' itu adalah umum di antara wujud dan juga ma'dum, termasuk sekali kedua-duanya. Wa ala taqdiraini hal wasitah allati tusamma hal. Okey, di sini ada juga perbincangan berkenaan dengan wasitah, perantara, kedudukan perantaraan di antara wujud dan juga adam, ataupun al-mawjud dan juga al-ma'dum, iaitu dinamakan sebagai al-hal. Adakah hal ini mawjud ataupun tidak wujud? Bal la wasitah bainal mawjud wal ma'dum, dan juga tidak ada perantaraan di antara mawjud dan juga ma'dum. Okey, di sini yang kita dapati contoh dalam proses pemikiran manusia, maka kita akal kita ini dapat menanggapi semua perkara yang diketahui. Sama ada benda tersebut wujud ataupun tidak wujud, sama ada benda itu mustahil ataupun benda itu mungkin ataupun wajib, maka akal kita dapat mengetahui benda tersebut. Kita bincang dari sudut kemampuan akal untuk nak mengetahui perkara tersebut. Sebab itulah perbincangan maklum ini dibincangkan di awal perbahasan supaya nak kita kata sebagai epistemologi, nadharatul ma'rifah dalam ilmu kalam ini, supaya akhir sekali kita dapat menjelaskan mana perkara yang sabit, mana perkara yang ghair sabit. Sebab itu dalam kitab kita tengok Aqaid An-Nasafi, al-umuru asya'u as-sabitah, sesuatu perkara itu dia adalah perkara yang sabit, maksud wujud tentang kita manusia sabit. Syurga walaupun tidak wujud lagi, maka dia juga sabit.
hal kenal dengan negara yang jauh ataupun tempat yang kita tidak pernah lihat, maka dia juga sabit. Maka di situlah dibincangkan tentang aliran-aliran pemikiran manusia yang terdiri ataupun dikenali sebagai golongan Al-Hashawiyah, ataupun termasuk di dalam golongan As-Sufastaiyah, yang mana terdiri daripada Ainadiyah, Indiyah dan juga Al-Adriyah. Ini saya tak naklah perincikan sangat perbahasan ni, sebab mereka ini, ketiga-tiga golongan ini mengingkari haqaiqus sabitah, iaitu mengingkari perkara-perkara yang wujud dan juga sabit. Okey. Kalau contoh, kalau kita tengok golongan al-inadiyah, iaitu mereka mengatakan asya ataupun haqaiq itu berdasarkan kepada diri mereka. Dia mengatakan nisbah insan huwa mi'yar. Kalau insan tu kata wujud, maka wujudlah benda tersebut. Kalau insan tu kata Tuhan tidak wujud, maka tidak wujudlah Tuhan tersebut. Itu adalah indiyah. Kemudian al-inadiyah, iaitu orang yang mengingkari sesuatu perkara yang wujud secara realiti. Kemudian al-adriyah, iaitu golongan yang menolak terus. Maksudnya dia tidak tahu terus sama ada benda itu wujud ataupun tidak wujud. Jadi ini antara golongan-golongan yang kita hadapi pada zaman hari ini. Jadi saya melihat golongan yang menolak haqaiqul asya' ni, iaitu benda-benda yang diterima ataupun diyakini benda itu wujud dan juga benda tersebut adalah sabit, maka dia termasuk daripada kalangan Sufastaiyah, ataupun kalau kita tengok istilah-istilah mutakallimin, mereka menggelarkan golongan ini sebagai golongan Hashawiyah. Jadi di zaman kita pun ada seperti mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu berada pada ruang yang tertentu ataupun pada tempat fi mahal, juga itu termasuk di dalam golongan Hashawiyah. Okay, benda ni wujud sebab pemikiran kuno dulu manusia dah ada tentang pemikiran ini. Jadi tidak pelik benda itu datang, dan benda ini bersifat kejahilan, dan kejahilan itu hanya dapat dibasmi dengan cahaya. Sebab manusia ini dilahirkan, dia hanya ada imkaniyah, dia ada kemampuan daripada sudut untuk mengetahui. Tetapi sekiranya dia mengetahui benda itu dengan bercanggah dengan realiti, ataupun dia pegang sesuatu perkara dengan perkara yang salah, seperti beriktikad Allah berada di atas arah dan sebagainya, itu termasuk di dalam iktikad yang salah. Walaupun dia pegangan yang iktikad kalau kita tengok dalam kitab Syekh Yasin Fadani, walaupun iktikad tersebut jazim, dipegang kuat, kemudian bidalil, ada dalil, dia kata gini, kami ada dalil Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dia kata. Tetapi adakah iktikad tersebut walaupun bidalil, adakah dia mutabiqul lil waqi', adakah dia bertepatan dengan realiti, kebenaran? Ini yang dikatakan sebagai iktikad yang salah. Yang juga iktikad golongan Nasara dan juga Yahudi, yang mana mereka beriktikad bahawasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ataupun ada salah satu aqanim, Trinity dan sebagainya. Ada Ruhul Qudus, ada Ilahul Ab, Ilahul Ibnun dan sebagainya. Itu antara i'tiqad yang berdasarkan kepada dalil, tetapi tidak berdasarkan kepada realiti. Tetapi Islam, dia adalah agama yang benar, agama yang diyakini, yang perlukan kepada dalil yang yakin untuk dipegang sesuatu i'tiqad. Maka sebab itu dalam mana-mana i'tiqad ataupun dalam mana-mana dakwaan daripada kalangan tasawuf, ahli sufi, ahli syariah dan sebagainya, dalam bab akidah dia mesti dimi'yarkan, ditimbangkan, dimizankan dengan mi'yar qawaid aqliyah yang digagaskan oleh mutakallimin. Okey. Jadi kita tak mau panjang sangat perbahasan tersebut. Kemudian huna sarat mazahib arba'ah. Jadi 4 mazhab. Yang pertama isbatul amraini, iaitu mengisbat kedua-duanya, ma'dum dan juga al-hal. Kemudian ataupun mazhab yang menafikan kedua-duanya, al-ma'dum dan juga al-hal. Ataupun isbatul awal, dia hanya isbat ma'dum wa nafi al-hal, ataupun nafi al-awal, iaitu nafi al-ma'dum, wa isbatul tsani, iaitu isbat al-hal. Jadi kita akan tengok satu persatu berkenaan dengan perkara ini. Okey, dari sudut kita nak faham tentang al-hal ini, sebelum kita masuk, dia akan ada perincian tentang al-hal, tetapi saya nak jelaskan
dia panggil bila manusia dia ada perkara yang disebut sebagai al-umur, al-umur ataupun al-asya, tentang sesuatu apa-apa perkara pun, sama ada benda tersebut bersifat insan, ataupun dikatakan sebagai al-jismun, ataupun disebut sebagai al-jauhar ataupun al-aradun, benda tersebut maka dia termasuk di dalam al-umur. Okay, dalam al-asya ni ataupun kita kata things, kalau bahasa Inggeris sebut things, maksud sesuatu tu, dia mesti sama ada akal akan berfikir tentang al-umur tu, sama ada berdasarkan kepada isbat ataupun nafi. Bila dia isbat, maka kita katakan sebagai yudafu ila la yudafu ila ghairihi, disebut sebagai zat, iaitu wajibul wujud, kan. Okey, ini kalau kita tengok al-umur tu, bila kita tengok ataupun al-asya ataupun istilah yang lain, things dalam bahasa Inggeris ataupun sesuatu dalam bahasa Melayu, maka sesuatu itu kalau kita melihat kepada, kita nak mengisbatkan al-umur, sama ada dia idhafah ataupun ghairul idhafah. Kalau dia ghairul idhafah, kita panggil sebagai wajibul wujud. Kalau tidak, kita panggil sebagai sifat ataupun al-ardu. Kalau dia disandarkan kepada kewujudan itu, disandarkan kepada kewujudan yang lain. Sekiranya dia hanya maksuran ala ma yudhaf, seperti kaunul mahal ataupun dia memerlukan kepada sesuatu tempat, maka disebut sebagai al-hal. Dan kalau tidak, disebut sebagai fi'lu, dikatakan sebagai al-munfasil. Kalau maksuran ke atas apa yang disandarkan ataupun disandarkan kepada al-umur tadi, maka dia maksudnya sesuatu itu perlu kepada umur, maka dia dipanggil sebagai al-hal. Okey, itu bagaimana teori al-hal itu muncul. Dia bukannya benda-benda yang direka yang kita sebut selalu. Dia adalah benda yang realiti, yang mampu ditanggapi oleh akal berkenaan dengan hal tersebut. Jadi cuma ada perbezaan ataupun perselisihan di kalangan mutakalimin ataupun di kalangan Asy'ariyah sendiri, yang mana mengisbatkan 13 sifat, iaitu golongan yang menafikan al-hal, yang mana golongan yang mengisbatkan hal, mengisbatkan bagi Allah SWT itu 20 sifat. Itu yang menyebabkan berlaku perselisihan tersebut. Jadi tidak ada orang kata pencanggahan tersebut. Kalau kita dalami, dia hanyalah bersifat sebab sebahagiannya mereka bukan tidak mengisbatkan hal, tetapi memasukkan hal itu di dalam al-ma'dum. Maksud dia masukkan hal ataupun wasitah di antara wujud dan juga adam itu kepada al-ma'dum. Sebab al-hal ini kebanyakan ulama mengatakan dia lebih akrab kepada ma'dum, manakala segelintir ulama sahaja mengatakan al-hal ini dia lebih akrab kepada al-mawjud. Okey, boleh faham tak tentang perkara tersebut? Okey. Jadi kalau kita tengok perbezaan di antara sifat dan juga hal ini, iaitu di antara sifat ini dia lebih am dan juga hal itu lebih khas. Okay, jadi sifat am tutlaqu ala kulli amrin yudafu ila ghairihi sawa'un kana isbatan aw nafiyan. Jadi kita kata sifat ini adalah perkara yang lebih umum dan digelarkan ataupun digunakan ke atas pada semua benda yang disandarkan kepada yang lain, sama ada sandaran bagi tersebut secara isbat, seperti kita kata ini putih ataupun ini warnanya hitam, dan ataupun kita menafikan benda tersebut ini tidak hitam. Itu maksud dia. Okey. Jadi ini kita sebelum hal tu tak apa, kita letak tepi zat, nanti kita akan masuk perbincangan hal yang lebih detail. Tetapi dalam bab al-ma'lum ini, okey, kalau sekiranya sebab maklum ni dia lebih am dan dia merangkumi al-mawjud dan juga al-ma'dum. Macam mana nak bezakan al-ma'lum, benda yang akal ketahui, ayyakuna mutahaqqiqan fil kharij, sekiranya sesuatu itu wujud di alam nyata, di alam realiti, maka kita panggil dia sebagai al-mawjud. Sekiranya al-ma'lum itu la yakunu mutahaqqiqan fil kharij, tidak wujud, contoh macam al-unaqa al-thalatha, kemudian ataupun kita kata sebagai syarik Allah Subhanahu Wa Taala, dia ma'dum, maksudnya sekutu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ma'dum, tetapi dia juga termasuk dalam al-ma'lum. Jadi
kena bezakan benda tersebut. Al-ma'lum ni dia adalah istilah yang lebih umum, merujuk kepada al-umurul mawjud dan juga al-umurul al-ma'lum. Al-ma'dum, minta maaf. Okey, kita tengok mazhab yang pertama. Okey, mazhab yang pertama, mazhab Ahlul Haq. Okey, istilah Ahlul Haq ini disebut sebagai jumhur ahli sunnah. Jadi ramai yang bertanya, apakah istilah Ahlul Haq? Ahlul Haq ini dia adalah satu istilah yang digelarkan kepada golongan yang mengiktiraf qawaid akliyah ataupun al-badihiyah ataupun ahkamul kulliyah. Hal-hal yang berkaitan dengan haqaiq yang disepakati ataupun yang memang haqaiq tersebut benar. Jadi disebut sebagai Ahlul Haq. Jadi Ahlul Haq ini di dalamnya itu ada al-falsafah, dia ada Mu'tazilah, dan dia ada apa lagi? Mutakallimin. Jadi sebahagian ataupun keseluruhan mutakallimin itu adalah Ahlul Haq, dan sebahagian Mu'tazilah itu adalah Ahlul Haq, yang mana tidak bercanggah dengan yang menerima semua ulum ataupun maklumat yang diterima oleh akal ataupun yang dibina di atas qawaid akliyah. Jadi disebut situ Ahlul Haq. Cuma lately dulu kalau kita tengok dalam kitab Turas bila sebut Ahlul Haq ini, orang akan faham, oh ini merujuk kepada golongan aqliyin. Itu yang menjadikan ad-daruriyah, ahkamul kulliyah, yang ada ahkamul kulliyah di dalam metodologi mereka. Tetapi hari ini istilah ini dimanipulasi, maksudnya digunakan, disalahgunakan, di-abuse oleh sebahagian firaq, yang mana mereka juga mengaku Ahlul Haq tetapi tidak mengetahui tentang qawaid akliyah, tidak mengiktiraf tentang qanun iliyah, tidak mengiktiraf tentang qanun zatiyah, tidak mengiktiraf di antara qanun adamut tanaqud, tidak mengiktiraf tentang al-jismu mutahayyiz. Itu perkara yang menyebabkan istilah tersebut dimanipulasi. Cuma kalau kita nak pastikan di sini, sebab golongan Wahabi ataupun golongan yang bukan ahli sunnah juga, mereka kebanyakan juga mengaku mereka Ahlul Haq. Jadi kita tengok istilah Ahlul Haq ini dimanipulasi. Dia seperti mana juga Ahlul Haq ini ada payung yang lebih besar. Di bawahnya itu ada ahli sunnah, ada Mu'tazilah, ada al-falsafah, dan juga ada aliran-aliran mazhab yang lain, tetapi berpegang kepada prinsip yang sama, mabadi yang sama. Itu yang penting sekali. Okey, sebab bila kita kata macam ni lah, macam contoh, dia dalam PBB tersebut kita ada dipanggil sebagai perlembagaan, ataupun kita kata istilah Melayu sekarang ni, macam satu perjanjian, penetapan ataupun undang-undang yang disepakati oleh semua manusia, macam human right sebagainya. Bila semua orang bersetuju dengan apa yang dimaksudkan dengan human right tadi, maka kita gelarkan orang-orang ni sebagai humanis ataupun orang yang termasuk di dalam orang yang mengiktiraf human right. Jadi begitu juga Ahlul Haq ini adalah satu istilah yang digelarkan kepada orang yang mengiktiraf tentang haqaiq, yang kita sebut sebagai haqaiq sabitah itu. Dan haqaiq sabitah itu boleh dicapai ataupun ditentukan dengan akal ataupun dengan hukum akal manusia tersebut, dengan menggunakan akal. Seperti alam ini mesti ada pencipta, itu wujud sani', wujud pencipta, maka dia termasuk dalam Ahlul Haq. Jadi kalau golongan ateis, mereka mengatakan alam ini tidak ada pencipta, itu bercanggah dengan kebenaran, maka dia tidak termasuk dalam Ahlul Haq. Jadi penting untuk kita menyucikan balik istilah Ahlul Haq ini yang diporak-porandakan oleh sebahagian orang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak mengetahui tentang disiplin apa itu Al-Haq. Sebab Al-Haq ini merujuk kepada kebenaran, yang mana agama Islam huwa dinul haq. Allah juga disebut sebagai Al-Haq, dan maka di situ kita kena pertahankan supaya mereka tidak melosakkan metodologi dalam pengajian ini. Okey, jumhur ahli sunnah mengatakan qalu innal ma'dum laisa bisabit, iaitu perkara yang tidak ma'dum ini, iaitu benda yang tidak wujud ni, dia tidak sabit.
Tidak adalah. Wa qalu la wasitah, dan mereka mengatakan tidak ada wasitah di antara maujud dan juga ma'dum. Okey. Okey, mazhab pertama ni adalah mazhab yang menafikan hal ataupun ahwal ataupun wasitah dalam perkataan yang lain. Fal wujud wa thubut indahum bi makna wahid. Jadi wujud dan juga subut macam saya sebutkan tadi, bagi mereka ini dia adalah maksud yang sama. Wal adam wan nafyu bi makna wahid. Adam dan juga nafi juga ada makna yang satu. Kenapa muncul begini? Sebab lagi ada yang mengiktiraf adam tetapi menafikan manfi, ada yang mengiktiraf manfi dan menafikan al-adam. Ini kita akan tengok nanti mazhab-mazhab Mu'tazilah dan juga ahli falsafah. Fal ma'lum indahum imma an yakuna lahu tahaqquq fil qarib. Okey, maklum di sisi mereka, di sisi ahlul haq ini adalah sesuatu yang wujud di alam nyata. Aw la yakunu awal mawjud wasani al ma'dum. Ataupun sesuatu yang tidak wujud, la yakun, tidak wujud. Yang pertama disebut sebagai, sekiranya benda itu tahaqquq fil kharij, maka digelar sebagai al mawjud. Sekiranya la yakunu tahaqquq fil kharij, ataupun dalam istilah yang lain alla yakuna mutahaqqiqan fil kharij, iaitu disebut sebagai al ma'dum. Okey, itu mazhab yang awal, iaitu mazhab jumhur ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mazhab sani berkaitan dengan al-ma'lum ini, mereka membahagikan al-ma'lum itu kepada tiga, iaitu benda yang terwujud, iaitu pertama al-mawjud, al-ma'dum dan juga al-hal. Okey, mazhab yang kedua ni adalah muthbitul hal, iaitu golongan yang mengisbatkan, menetapkan di sana ada hal. Okey. Okey, golongan kedua ni antaranya adalah mazhab Qadhi al-Baqilani min ahli sunnah, wa huwa yara anna al-ma'dum laisa bisabit. Dia kata ma'dum ni dia tidak sabit, tidak ada pada luaran. Wa yara anna al-wasitah ay hal haqqun. Dia mengatakan wasitah itu adalah satu benda yang benar. Fal ma'lum indahu imma la tahaqquq lahu wa huwa al-ma'dum. Satu yang tidak wujud di alam nyata, tidak wujud di alam nyata, maka dia adalah ma'dum. Sekiranya tahaqquq tu wujudlah, kan? Imma bi'atibari zati fawal mawjud. Sekiranya dia berdasarkan kepada zat, dia adalah wujud. Au bi'atibari khairihi tabi' lahu wa huwa hal, iaitu hal ini dia adalah tabi' li zat ataupun tabi' li ghairihi. Sebab itu dalam sifat maknawiyah dia adalah tabi' bagi sifat ma'ani. Jadi golongan itu mengisbatkan hal bagi perkara tersebut. Okey, wal hal sifatun li mawjudin la mawjudah wala ma'dumah. Iaitu hal ini adalah sifat bagi benda yang wujud, dia tidak wujud dan juga tidak wujud, maksud tidak tiada. Wa qalu sifatun, kenapa disebut definisi hal itu sifat? Kerana li'anna zawat imma mawjudah atau ma'dumah. Kerana zat ini sama ada mawjud ataupun ma'dum, yang kita jelaskan di awal tadi. Ataupun al-mawjud, yang kemudian sifatul lil mawjud. Hal ini apa? Sifat lil mawjud. Mawjud itu merujuk li'anna sifat ma'dum ma'dumah. Kerana sifat bagi benda yang ma'dum, maka dia adalah ma'dum. Benda yang tiada, maka sifatnya juga tiada. Kalau sifat bagi benda yang wujud, maka sifat juga wujud. Jadi sebab itu kita kata bila wujud Allah ada ma'lul. Tidak boleh bila tiada Allah, maka tidak ada ma'lul. Ini dipanggil sebagai qanun al-huwiyah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kesempatan, dia boleh baca tentang qawanin aqliyah yang terdiri daripada qanun huwiyah, qanun zatiyah, qanun aliyah, qanun adam mutanaqud. Itu lebih memahamkan kita tentang perjalanan ilmu mantik ataupun ilmu umurul amah ini. Okey. Wa qawlu la mawjudah litakharuj. Kenapa dikatakan la mawjudah, dimasukkan definisi la mawjudah? Kerana untuk nak mengeluarkan mengecualikan al-a'rad. Sebab al-a'rad ni dia yaqumu bizat. Dia bukan amrun tabi', dia adalah amrun zaid ala zat.
Okay, wa qawluhu ma'dumah wala ma'dumah litakharruj as-sulub allati yattasifu bihal mawjud fahiyal ma'dumah, iaitu untuk nak mengecualikan perkara yang menafikan yang sulub, iaitu mengedepikan ataupun mengeluarkan benda-benda yang disifatkan dengan al-mawjud tersebut. Jadi dia mengeluarkan sifat, dia mengeluarkan a'rad, dia mengecualikan a'rad dan mengecualikan tentang sifat. Okey, itu mazhab yang kedua. Okey, hal sedikit penambahan tentang hal ni. Dalam buku yang lain, iaitu ni buku apa tak ingat, saya ambil mana, iaitu intiqalu harakat minal wujud ila adam atau adam ila wujud. Dia merefer kepada pergerakan ataupun perpindahan daripada wujud kepada tiada ataupun daripada tiada kepada wujud. Ai silah bainal wujud wal adam, iaitu silah dikatakan sebagai hubungan di antara wujud dan juga adam ataupun disebut sebagai al-wasithah. Okey, jadi sebahagian Asy'ariyah mereka mengingkari hal ini dengan sebab dia kata dia bukan benda yang, dia bukan terdiri daripada al-mawjud ataupun al-ma'dum, tetapi dia adalah wasithah. Okey, sebab apa? Bagi mereka perkara tersebut adalah mustahil bagi Allah SWT, kerana Allah SWT tidak memerlukan kepada wasithah. Sekiranya Allah nak mewujudkan benda tersebut, maka dia wujudkan. Sekiranya dia nak mentiadakan benda tersebut, maka dia hanya meniadakan benda tersebut. Jadi antara untuk kita nak faham tentang hal-hal ini, contoh di antara bainasihah wal marad, itu ada dipanggil sebagai at-tafahah ataupun an-naqahah, iaitu kesembuhan. Di antara hayah wal maut, dia ada di sana peringkat kita panggil al-ikhtidar. Di antara tufulah, kanak-kanak dengan tua, maka di sana ada peringkat dipanggil sebagai remaja. Jadi kalau kita kita hayati ataupun kita dalami betul-betul, sebenarnya hal-hal ini dia termasuk dalam al-mawjud. Itu khilaf lah. Ada kata hal ini termasuk dalam al-ma'dum, ada sebahagian mengatakan hal ini termasuk lebih dekat kepada al-mawjud. Jadi kalau mereka yang tidak ada klasifikasi di antara perbezaan tersebut, maka mereka menafikan wasithah di situ. Okey, itu mazhab yang penting di sini adalah mazhab awal dan juga mazhab sani, sebab di situ kita akan nampak nanti perbezaan di antara bagaimana aplikasi aqaid akidah di dalam mereka yang menafikan hal dan juga mereka yang mengisbatkan hal. Okey, mazhab salis iaitu daripada kalangan aindan nufatil hal minal mu'tazilah, iaitu mereka yang menafikan hal. Okey, mazhab ini kebanyakan Mu'tazilah qalu al-ma'dum sabit. Dia kata benda yang tiada itu adalah sabit juga. Wa qalu la wasithah bainal mawjud wal ma'dum. Tidak ada wasithah di antara benda yang wujud dengan benda yang tiada. Ai la hala, la wasithah. Fal ma'lum in tahaqqaqa fi nafsihi ay taqarrara wa tamayyiz wa tamyizu fil kharij fa huwa syai'. Iaitu sekiranya sesuatu benda itu wujud, ini sama definisi dengan al-mawjud juga. In tahaqqaqa fi kharij, itu disebut sebagai al-mawjud. Sebab bagi mereka mereka mendefinisikan maklum itu kepada benda-benda yang wujud, sedangkan ulama Asy'ariyah ataupun ulama sebelum ini mereka memasukkan al-maklum itu kepada benda mawjud dan juga al-maklum. Wa illam yatahaqqaq fi nafsihi ay lam yataqarrar wa la yatamayyiz fil qawl kal mumtani fa huwa manfi. Iaitu sekiranya benda tersebut tidak wujud, tidak seperti mana as-sabit tadi, dia tidak sabit, maka disebut sebagai ataupun kal mumtani, seperti benda yang mustahil, seperti wujud Allah SWT, wujud Tuhan ataupun syarik bagi Allah SWT, maka disebut sebagai al-manfi di sisi mereka. Wasabit in kana lahu kaunu fil ayan fahuwa mawjud wa illam yakun kaunu fil ayan fahuwa ma'dun. Itu sabit itu sekiranya dia ada pada ayan. Ayan ni maksudnya indal kharij. Ayan ini adalah satu istilah yang sama macam al-kharij. Okey, kita masuk ke mazhab yang ketiga kan. Maka disebut sebagai al-mawjud wa illam yakun lahu kaunu fil ayan, maka disebut sebagai al-ma'dum. Jadi di sini kita dapat ringkaskan mazhab yang ketiga ini. Yang pertama, mereka membahagikan al-maklum itu kepada al-manfi,
uh, okey, kemudian al-ma'dum yang kedua, dan yang ketiga adalah al-mawjud. Okey, al-manfi itu lebih kepada benda-benda yang mustahil. Okey, mazhab yang keempat sebahagian pada Mu'tazilah, hum yarawna anna al-ma'dum sabit. Dia kata al-ma'dum ini adalah benda yang sabit, seperti mana sebahagian ulama Asy'ariyah, wa anal hal haqqun fayakun taqsim hakaza kain fil ayat in istiqlal bil kainat fahuwa zat al mawjudah. Iaitu sekiranya benda itu wujud di alam nyata, di alam kharij, maka disebut sebagai al mawjudah. Au tab'iyah, sekiranya dia mengikut kepada al mawjudah tadi, the following, kita panggil itu sebagai al hal. Wa illam yastaqil bil kainah fahuwa ma'dum. Dia sekiranya dia tidak wujud, ada istiqlal, maksudnya tidak ada dalam alam realiti, maka disebut sebagai al-ma'dum. Wa in kana lahu tahaqquq fi nafsi fasabit wa illa fal manfi. Jadi di sini ada 4 pembahagian daripada mazhab yang Rabi' ini, iaitu pertama al-mawjud, yang kedua adalah hal, yang ketiga adalah ma'dum, dan yang keempat adalah al-manfi. Okey, ni saya rasa mazhab Mu'tazilah ni tidaklah penting mana, ataupun kita kata dia merupakan, kalau sebagai komplimen sahaja, mazhab yang awal, yang kedua tadi, yang merupakan umdah di dalam perbahasan ini. Okey, kemudian waqas sama al-mutakallimuna, muka surat seterusnya, mutakallimun membahagikan al-mawjud itu kepada mala awwala li wujudihi wa huwa al-qadim, wa ila ma la awwala wa ila ma lahu awwal, iaitu sesuatu yang tidak ada awal maka dia adalah qadim, kemudian sesuatu yang tidak ada awal, yang ada awal, maka dia adalah al-muhdas. Okey. Okey. Iaitu benda yang baru. Jadi maka terbahagilah al-mawjud itu kepada al-qadim ataupun al-hadis. Satu istilah yang kita kata, dia panggil sebagai sunaiyah aqliyah. Sama ada kita kata al-alam imma qadim wa imma hadis. Begitu juga Allah imma qadim wa imma hadis. Sebab kita bila akal, dia hanya berfikir tentang, bila dia memikirkan tentang sesuatu, contoh tentang bila disebut, bila alam ini, maka akal kata setiap benda yang wujud mesti ada yang mewujudkan benda tersebut. Maka kewujudan perkara tersebut sama ada qadim ataupun hadis. Sekiranya qadim, sekiranya hadis, apabila terbatalnya benda itu hadis, maka sabata annahu qadim. Bila kita kata okey, sonic ataupun al-mujid lil alam, pencipta ataupun pengada, pengwujud bagi Adam ini, dia mesti bersifat dengan qadim. Sekiranya tidak, la tasassala ila ghairi ma nihayah, ataupun berlaku ad-daur di situ. Jadi itu peranan ataupun bagaimana mutakallimin mengisbatkan sesuatu perkara. Wa qasama al-muhdas ila mutahayyiz wa huwa jauhar atau hal. Mereka membahagikan benda yang hadis. Dan kalau muhdis itu merujuk kepada Allah SWT. Al-muhdas adalah al-hadis, iaitu benda yang diwujudkan ataupun yang diperbaharui. Mutahayyiz wa huwa jauhar, yang mengambil ruang, au hal fil mutahayyiz, ataupun meresap ataupun kita kata muncul di dalam perkara yang mutahayyiz, maka itu disebut sebagai al-arad. Wal haq anna la hala wa anna al-hala muhal. Maka yang ditarjihkan oleh mutakallimin, mereka kata tidak ada hal kerana hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Wal mutakallimun la yasbutuna wujud zihni fal wujud indahum khariji faqat. Maka bagi mutakallimin, mereka tidak mengisbatkan wujud zihni. Dari sudut taksim ada, iaitu membahagikan wujud kepada zihni dan juga khariji, tetapi dalam mengisbatkan ataupun mengiktiraf kewujudan, itu hanyalah benda yang wujud khariji sahaja. Seperti wujud Allah SWT, seperti wujud Allah, seperti wujud al-ma'lul, ataupun wujud perkara-perkara yang disifatkan sebagai benda yang boleh tahakkuk, benda yang boleh akal mengatakan itu adalah wujud.
Okay, daripada perbahasan ini juga muncul dikatakan perbahasan tentang ahkamul aqliyah, iaitu bila akal dia berfikir tentang perkara, tentang pencipta alam sebagai contoh, ataupun sesuatu perkara, pokok atau sebagainya, maka dia kata kewujudan sama ada dia adalah kewujudan tersebut adalah wajib ataupun mungkin ataupun mustahil. Maka sekiranya dia adalah wajib, maka itu adalah Allah SWT. Sekiranya dia adalah bainal wujud wal adam, itu adalah al-mumkin. Maksud dia sudut tahakkuk benda tersebut. Kalau dia tak wajib, maka dia adalah mungkin. Kalau tidak kedua-duanya, dia adalah perkara yang mustahil. Jadi ahkamul aqliyah juga diambil daripada umur ammah dalam perbincangan al-maklum, dan akan diperincikan di dalam bab al-wujud wal adam. Okey, kemudian daripada kita tengok peta minda ini yang dibuat oleh penulis al-maklum mazhab jumhur mutakallimin, mutahaqqiqun fil kharij fa huwa mawjud was sabit, ghairu mutahaqqiqun fil kharij wa huwa ma'dum wal manfi. Wal mazhab baqilani al-maklum lahu tahaqquk, la tahaqquk wa huwa ma'dum. Kalau tahaqquk itu ada dua, bi'tibari zat huwa mawjud, bi'tibari ghairihi fa huwa hal. Kemudian aksar Mu'tazilah, ini kita sama yang balik. Kalau tahakkuk fi nafsihi wa huwa syai'un sabit, la tahakkuk lahu fi nafsihi wa huwa manfi. Kemudian terpecah daripada sabit tadi, lau yakunu fil ayan, sekiranya ada pada kharij. Ayan ni ada kharij lah, realiti alam nyata. La kauna lahu fil ayan fa huwa ma'dum. Kemudian mazhab sebahagian Mu'tazilah, maklum itu terbagi pada lahu kaunu fil ayan, terbagi pada istiqlal. Sekiranya benda itu istiqlal, maksud dia sendiri, maka dia itu adalah wujud, ataupun tidak memerlukan kepada yang lain, maka dia adalah mawjud. Sekiranya dia tabi'iyah, dia hanya mengikut benda yang istiqlal tadi, maka disebut sebagai al-hal. Sekiranya tidak wujud pada ayat, lahu tahakkuk fa sabit, wa laysa lahu tahakkuk fa huwa manfi. Okay, itu pecahan di kalangan. Okay, kemudian kita tengok mazhab falasifah yang terakhir. Okay, ini falasifah, kita akan tunjuk dia punya, kita akan tengok dia punya penjelasan dia. Qalu kullu ma yasahu an ya'lama in kana lahu tahakkuk ma fa huwa al-mawjud, wa illam yakul lahu tahakkuk fa huwa ma'dum. Ini sama seperti mana mazhab jumhur. Wa qasama mawjud, tapi mereka membahagikan mawjud itu kepada mawjud khariji dan juga mawjud zihni. Wa qasamul mawjud khariji ila ma la yaqbalul adam li zatihi wa huwa wajib, wa ila ma yaqbaluhu wa huwa mungkin. Maksud sesuatu itu wajib wujud, maksud kita tengok Allah itu mesti wujud, sebab bila Allah tidak wujud, kepada siapa kita nak sandarkan ciptaan ini, kan? Jadi dia mesti sandarkan kepada pencipta. Kalau tidak selesai masalah pemikiran, tidak selesai masalah tentang kewujudan tadi. Dia mesti berakhir kepada pencipta, ataupun disebut sebagai al-wajibul wujud, yang mana kita ini adalah mungkin. Macam kita, kewujudan kita, kalau kita sandarkan wajib, maka akan wujud dua wajib bagi satu perkara. Maka di situ mustahil ada dua perkara yang wajib. Maka wajibul wujud itu hanyalah Allah SWT. Maka kalau kita terbatal kita wajibul wujud, kemudian kita wujud, maka kita hanyalah sekadar mumkinul wujud. Okey. Kemudian mereka membahagikan mawjud khariji itu kepada ma la yaqbalu adam li zatihi wa wajib, wa ila ma yaqbaluhu wa huwa mumkin. Wa qasamu al-mumkin. Kemudian mereka membahagikan mungkin pula kepada ma yakunu fil mawdu' ay mahal yaqumu mahalla fihi wa huwa arad, wa illa ma la yakunu kadzalika fa huwa jauhar. Jadi sebab itu kemudian mereka membahagikan mungkin ini kepada dua pula, jauhar dan juga arad. Manakala jauhar ini dia tidak memerlukan kepada tempat untuk dia berdiri, sebab jauhar dia yaqumu bi nafsihi, mana makalah arad yaqumu bi ghairihi, dia berdiri ataupun dia perlukan kepada tempat. Sebab arad macam contoh atul, al-ardu, mata, zaman, kaifa, itu semuanya perlukan kepada al-jauhar. Okay, jadi pecahan dia, kalau kita tengok kat sini penulis tak jelaskan atau tidak buat peta minda. Okay, pertama ila falasifah al-maklum wal mawjud. Al-mawjud tu wujud zihni dan juga wujud khariji.
ataupun wujud aini. Daripada wujud aini tu terpecah kepada wajib, mungkin dan juga mumtana', daruri, jaiz ataupun mustahil. Kemudian wajib daruri isbat wujud Allah SWT, jaiz ada dua, jauhar dan juga arad. Okey, ini disebut sebagai qismah at-tabi'iyah. Okey, itu sikit sebanyak tentang al-ma'lum. Jadi secara kesimpulannya, al-ma'lum ini adalah satu istilah umum merangkumi al-mawjud dan juga al-ma'lum. Cuma ada perbezaan khilaf di kalangan sebahagian ulama Asy'ariyah, yang mana golongan yang mengisbatkan hal dan juga di antara golongan yang menafikan hal. Jadi itu sahaja untuk malam ini berkenaan dengan al-ma'lum. Jadi kalau kita tengok nanti aplikasi tentang al-ma'lum ini, dia munculnya tentang pembahasan pembahagian sifat, kepada sifat Allah SWT, kemudian perkara yang wajib dan juga mustahil dan juga mungkin pada hak Allah SWT, dan juga dan juga benda-benda yang melibatkan al-ma'lum yang lain, seperti kita sebagai benda-benda yang hadis, perkara yang baharu, yang melibatkan semua perkara tersebut. Jadi tidak ada yang terlepas di dalam perbincangan mutakalimin. Jadi semua kita grab semua, tapi daripada aspek kita nak perinci satu persatu secara juz'i, itu bukan kekuatan kemampuan akal untuk nak mengetahui. Sebab itu disebut sebagai ma'qulatul awal, kemudian ma'qulatul tsani. Ma'qulah disebut sebagai ma'qulatul awal itu adalah merujuk kepada masadaq, seperti Zaid, Muhammad, Ahmad, Hiswan dan sebagainya. Kemudian ma'qulatul tsani itu digelarkan sebagai kulliyah, seperti insan. Sebab insan dia tidak ada pada luaran, dia hanya ada afrod yang terdiri pada Zaid, Muhammad dan juga Ali. Begitu juga haiwan. Haiwan tidak ada afrod, dia tidak ada tahakkuk di dalam, dia umur kulli, tetapi dia ada pada afrod seperti mana kuda, manusia, lembu dan juga binatang-binatang makhluk yang bernyawa tadi. Okay, jadi sebab itu dia termasuk dalam perkara yang disebut sebagai ma'qulatul tsani, yang menjadi titik perbincangan di dalam al-kalam ataupun di kalangan al-mantiq ataupun al-falsafah, itu pada ma'qulatul tsani. Okey, setakat itu ada apa-apa soalan? Kalau tak faham, insya-Allah kita mungkin akan bagi lagi rujukan supaya kita boleh baca dan juga boleh fahami dengan lebih mendalam tentang perkara ini, dan bagaimana tatbik kepada taksim al-ma'lum ini. Okey, kalau tak ada soalan, setakat itu dulu untuk malam ni. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.